Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asli' bihi fahmana وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Pertamanya kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah, memberi taufik kepada kita semua. Diberi juga sihat afiat, diberi kelapangan masa dan dipanjangkan usia dapat sama-sama pada malam ni untuk kita kongsi ilmu berkenaan dengan metodologi qiraat Yaqub daripada siri-siri metodologi usul qiraat 10 Thariq Asy-Syatibiyah dan Thariq Ad-Durrah, program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Selamat datang kepada semua yang bersama dengan Ustaz pada malam ni di Zoom dan juga kepada yang menonton atau ikuti di Facebook ataupun di YouTube secara live ataupun rakaman. Mudah-mudahan kita dilimpah rahmat dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dikira malam yang akhirlah untuk perkongsian berkenaan dengan metodologi qiraat Yaqub, insya-Allah. Walaupun nampak agak banyak juga yang ingin dibincangkan pada malam ini, tetapi saya rasa di slide Ustaz walaupun banyak, dia adalah lebih kepada perkara yang pernah dibincangkan sebelum ini di dalam qiraat yang lain. Saya dah share di skrin, boleh nampak kan? Okey. Jadi hari ini adalah sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga qiraat Yaqub, qiraat yang ke-9. Bermakna selesai nanti kita akan beralih pula ke qiraat yang terakhir. Setelah kita bincang dua pertemuan sebelum daripada ini beberapa usul untuk Yaqub dan juga kita mengenali secara ringkas Imam Yaqubnya siapa dan juga kita mengenali perawinya Ruwais. Di malam ni kita ambil ringkas saja tentang Rawh, tak banyak cerita dan saya boleh rujuk dalam kitab-kitab tentang biografi riwayat Rawh. Imam Rawh dalam kitab-kitab pun ringkas saja ceritanya, yang mana disebut lebih kepada memperkenalkan namanya, kemudian belajar dengan siapa dan siapa muridnya, kemudian ujian ulama kepada beliau. Namanya Abul Hasan Rawh bin Abdul Mu'min Al-Hadli Al-Basri An-Nahwi. Maknanya dari Basrah juga, dan juga merupakan ahli Nahwu yang wafatnya pada tahun 234 Hijrah. Ada yang kata 235, ada dalam kitab tulis 234 Hijrah. Seperti mana dalam kitab Ghayatun Nihayah disebut beliau meninggal dunia pada tahun 234 Hijrah. Dan dari segi kelahiran beliau tu tidak dicatatkan, maknanya tak tahu dia lahir tu tahun berapa. Jadi yang tahu tarikh wafatnya saja. Dan kita pula sekarang ni belum tahu tarikh wafat, hanya tahu tarikh lahir. Jadi macam tu. Rawh ni dia bertalaki Al-Quran daripada Imam Yaqub, Imam Yaqub sendiri, dan dia juga meriwayatkan bacaan daripada Imam Ahmad bin Musa, daripada Abdullah bin Mu'ad,
Dan kedua-dua ini pula mengambil bacaan daripada Abi Amr Al-Basri. Jadi dia dengan Abu Amr Al-Basri itu tak sempatlah untuk bertalaki dengan beliau, kerana kalau kita rujuk kepada Abu Amr Al-Basri meninggal tahun 153 Hijrah. 153 Hijrah. Jadi dia bertalaki atau mengambil bacaan daripada murid kepada Abi Amr Al-Basri. Dan manakala Imam Yaqub, beliau sempatlah dengan Imam Yaqub kerana wafat dia 234 dan Imam Yaqub wafat pada 205. Jadi sempat juga bertemulah, dia agak sempat bertemu, tak jauh bezanya 205 dengan 234. Beliau juga ulama memuji beliau yang mana mengatakan beliau seorang mukri yang agung, terkenal, dan juga seorang yang fiqh, fiqh bukan aja ini, fiqh. Ya, saya betulkan terus. Fiqh. Fiqh ni orang yang boleh dipercayai dan juga merupakan seorang yang dhabit. Dhabit tu orang yang kuat ingatan lah. Kuat ingatan. Itu salah satu daripada orang panggil, kalau perawi hadis pun maknanya disebut sebagai seorang yang dhabit tu maknanya orang yang kuat ingatan. Kalau orang yang sekejap saja ingat lepas tu lupa terus, tu tak layak lah nak jadi perawi hadis. Okey, itulah secara ringkas saja yang dapat Ustaz kongsikan. Dalam kitab pun macam tu, cuma ada ditambahkan lagi murid-murid beliau. Jadi Ustaz ambil sikit saja tentang siapakah murid beliau. Okey, baik, kita nak bincang pada malam ni idgham shaghir. Ya, idgham shaghir. Cuma pada pertemuan yang lepas ada satu persoalan yang agak orang panggil tersangkut sikit. Ustaz patah balik kepada idgham kabir bagi ruwais. Sebelum nak sambung kepada tajuk yang baru, tentang idgham kabir yang kita bincang pada minggu lepas bagi ruwais, ada sedikit perbezaan dalam huraian, iaitu pada kalimah waja'ala lakum yang dibincangkan, waja'ala lakum dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, ya, 78, di mana pada pertemuan yang lepas Ustaz merujuk kepada kitab Usul Nayyirat yang menyebut di sini hanya dibaca dengan idgham saja. Dia dalam surah An-Nahl itu dia ada 8 tempat dan dia menyebut dibaca dengan 2 wajah, kecuali pada surah An-Nahl ini diidghamkan saja. Jadi setelah dirujuk dalam kitab-kitab, sebab masa tu Ustaz pun bertalaki secara jamak, jadi tak ada masalah sangat. Kita baca 2 kali selesai. Waja'ala lakum waja'allakum. Siapa punya entah. Seolah-olahnya macam tu. Tapi taklah sampai peringkat gitu. Kena tahu siapa. Cuma perincian siapa 2 wajah, 1 wajah tu kita merujuk pula pada kitab. Jadi dalam kitab Nayyirat menyebut hanya 1 wajah saja dengan idgham, tetapi bila dirujuk kepada kitab-kitab yang lain seperti Al-Budur Az-Zahirah, kitab yang terkenal juga, menyebut di sini 2 wajah. Ya, boleh dibaca dengan 2 wajah. Waja'ala lakum dan juga waja'allakum. Tapi dalam mushaf qiraat Asyarah yang cetakan awal-awal lagi, dia tak sebut 2 wajah. Dia cuma sebut Imam Ruwais ni bersepakat dengan As-Susi pada mengidghamkan waja'ala lakum. Dia tak sebut 2 wajah. Wa wafaqahu, dia hanya sebut Imam Ruwais bersepakat dengan Imam Susi pada idgham waja'ala lakum. Seolah-olah dalam
Quran atau mushaf qiraat al-asharah al-mutawatirah yang disusun oleh Syekh Qurayyim Raji itu menunjukkan satu wajah, idgham kabir saja. Tapi dalam Al-Buduruz Zahirah, kitab yang kita panggil rujukan utama dalam pengajian qiraat ini juga, bahkan kalau kitab-kitab yang terkemudian memang rujuk kepada kitab Al-Buduruz Zahirah, disebut di situ ialah dua wajah. Ya, dua wajah dalam semua tempat di dalam surah An-Nahl. Begitu juga kalau dilihat kepada matan matan Ad-Durrah pun memang dia jelas perkataan yang bawah ni. Ustaz ambil rangkap yang kedua, ja'al khulfu ja'al khulfu da wila binahlin, sampai situ. Ja'al khulfu. Jadi perkataan khulfu ini merujuk kepada khilaf, beza ataupun merujuk kepada dua wajah. Izhar boleh, idgham boleh. Lain dengan yang sebelum ni, wabasahib idgham wabasahib idgham khutwa ansabatib nusab bihaq nadhkurak innak, yang kita dah bincang sebelum ni, yang ni wala ansaba bainahum nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Yang ni satu wajah saja. Tapi bila masuk ja'al khulfu, jadi perkataan khulfu tu dalam syarah-syarah kitab kitab-kitab yang mensyarahkan matan Ad-Durrah itu, kalau Ustaz rujuk semuanya menyebut, kebanyakanlah, nak kata ke semuanya Ustaz tak tengok ke semua kitab-kitab syarah Ad-Durrah. Apa yang ada dengan Ustaz lah, beberapa buah. Jadi semua menyebut tentang dua wajah di sini. Ya, wallahu alam, dan masih menunggu lagi juga minta bantuan daripada sahabat yang lebih alim lah, kita kata lebih bidang kepakarannya dalam qiraat. Jadi tunggu, mungkin nak tengok kepada tahrirat, belum dapat lagi. Ya. Jadi setakat ni Ustaz pegang kepada khilaf lah ataupun dua wajah yang boleh dibaca. Ya, jelas pada tempat ini. Dalam dalam Durrah dia pakai rumus sama juga dengan Abu Amr ya Ustaz. Dia pakai betul. Untuk Ruwais lah. Untuk Ibn Amir. Ibn Amir pula. Untuk Yaqub Ibn Amir pula. Untuk Yaqub atau untuk Ruwais. Dia pakai Abu Amr punya rumus lah. Okay. Betul. Kalau Ustaz juga tadi dalam YouTube Syekh Arab yang ada kongsikan syarah tentang idgham kabir ini, maka jumpalah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Wafai Abdul Raziq, juga menyebut khilaf, ya, dua wajah di situ. Jadi makin kuatlah sokongan yang menyebut tentang dua wajah. Cuma Ustaz tak pasti kenapa dalam kitab Usul Nayyirat ada menyebut di situ ma'ada, maknanya selain daripada surah An-Nahl ayat yang ke-78. Maknanya tempat lain dua wajah, hanya kecuali di sini saja satu wajah. Itu dalam Usul Nayyirat. Okey, mungkin ada kesilapan ke ataupun bab yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk kepada idgham saghir bagi Yaqub. Idgham saghir bagi Yaqub tak banyak, ya. Iaitu Yaqub mengidghamkan huruf nun pada huruf nun yang terletak. Huruf nun pada huruf nun. Yang terletak ejaan sin, ya. Ejaan sin kan sin yan nun. Jadi ayat yang pertama Yasin, bila dibaca wasal dengan wal Quranil Hakim, Yasin wal Quranil Hakim, maka di sini Imam Yaqub membaca dengan idgham, Yasin wal Quranil Hakim. Jadi bezalah dengan Hafs, kita baca dengan izhar. Okey, itu satu. Kemudian
juga dia baca nun yang terletak pada ejaan nun, dia idghamkan nun yang terletak pada ejaan nun awal surah Al-Qalam. Ayat 1 bila kita wasal nun dengan wal qalami, nun wal qalami, nun wal qalami. Ya. Okey. Ustaz minta Jadi, ulang tak? Ustaz minta ulang sebab hilang suara Ustaz. Hilang. Hilang. Ustaz ulang sekali lagi ya. Hilang suara tak apa, jangan hilang orang ni. Okey. Pada Yasin, ejaan Yasin sin ya nun tu ada huruf nun di hujung. Okey, ada huruf nun di hujung. Ada ejaan sin. Bila kita nak sambung dengan wal Quranil Hakim, kita buat idgham. Yasin wal Quranil Hakim. Idgham ya. Idgham. Berbeza dengan Hafs baca dengan izhar. Itu satu. Okey. Yang kedua, nun pada ejaan nun. Nun waw nun. Ada huruf nun. Jadi sama juga idghamkan dalam waw. Nun wal qalami. Beza dengan Hafs baca izhar. Nun wal qalami. Izhar. Yang Yaqub ini dia idgham. Boleh dah jelas ke suara ke tenggelam? Tak ada masalah. Alhamdulillah. Yang tadi. Terima kasih. Okey. Baik, mengenai lafaz akhadha ittakhadha. Akhadha ittakhadha. Saya kena tukar ni sebab ambil daripada Abu Am. Dia sama saja. Bacaan raw. Okey. Di sini kalimah akhadha ittakhadha, lafaz ini sama ada dia bersambung dengan dhamir al-jam'i, ganti nama yang menunjukkan kepada ramai, kalau baca akhadtum ittakhadtum ke, atau ifrad ittakhadta ke, maka bagi bacaan raw diidghamkan huruf dal ke dalam ta. Mana-mana tempatlah dalam Quran dal itu masukkan ke dalam huruf ta. Ittakhadtu, ittakhadta, ittakhadtum, lattakhadta, afattakhadtum, akhadtu. Macam biasalah yang pernah kita dah ikuti yang sebelum ni. Kalimah ini dal masukkan dalam ta, tapi bagi raw ya, bagi qiraat, bagi riwayat raw yang dibaca dengan idgham. Okey. Seterusnya, kalau ini kalimah ini tuan-tuan dan puan-puan boleh akan jumpa awal-awalnya ialah awal-awalnya dalam surah Al-Baqarah. Dah jumpa dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Tempat yang pertama sekali kita jumpa ialah pada muka surat 8. Akan jumpa pada muka surat 8 ayat yang ke-54. Untuk maklumat ya. Ayat yang ke-54 akan jumpa pertama sekali tentang hukum ini. Jadi Ruwais baca izhar macam Hafs. Rawh baca idgham. Ya, macam Abu Amr lah. Dia ikut asal. Habis idgham saghir, selesai. Masuk tajuk yang baru pula. Ini banyak tajuk tapi pendek-pendek. Babul waqf ala marsumil khat. Ini tentang kita nak wakaf pada resam yang diresamkan khatnya. Bagaimana kalimah itu dieja, macam mana nak wakaf. Apabila hak taknis bagi mufradah ditulis seperti berikut, tak maftuhah bukan marbutah, maka bagi Imam Yaqub dia membacanya dengan ha lah ketika wakaf. Ketika wakaf dia akan berhenti dengan huruf ha. Yang ini
kita dah juga bincang kalimah qiraat yang sebelum ni seperti Ibnu Katsir ya, ada. Jadi nak sebutnya kalimah-kalimah yang ini kalau kita tengok dia tulis dengan ta maftuha untuk wakaf tu dia wakaf dengan ha lah, rahmah. Cuma tempat atau kalimah dalam ayat berapa-berapa tu dalam tajwid, buku tajwid Hafs pun ada ya. Dalam buku tajwid Hafs ada. Sebab apa? Sebab dalam buku tajwid Hafs dia highlightkan perkara ini, cara baca dalam bacaan Hafsnya dibaca dengan ta, rahmat, nikmat, sunnat. Jadi ikut bagaimana dia ditulis. Kerana ditulis dengan ta maftuhah. Lain kalau ditulis dengan ta marbutah kan. Dengan ta marbutah berhenti dengan huruf ha. Tapi Yaqub walaupun ditulis dengan ta maftuhah diwakafkan dengan ha ya. Imra'ah, qurrah, fitrah, syajarah, la'nah. Wa jannah, ibnah, wa ma'siyah, kalimah baqiyah. Jadi ini laju sikit sebab ini pun dah ada. Tuan-tuan boleh rujuk je dalam buku Hamzah pun ada. Maksudnya dalam buku-buku yang sebelum ni pun ada. Ataupun perbincangan yang sebelum ni pun ada. Okey. Baik, yang ni ya abati. Ya abati ni banyak tempat juga dalam Quran. Surah Yusuf ayat 4, 100, surah Maryam 42, 45, Al-Qasas ayat yang ke-26, As-Saffat ayat yang ke-102. Yang ini wakaf bagi Imam Yaqub dengan huruf ha. Ya abah, ya abah, macam kita panggil selalulah ya abah. Mana itu dah kira qiraat Yaqub ya. Okey. Baik. Kalau ini 42, 43, 44, 45 ya abah. Dalam surah Maryam bukan 42 dan 45, 42, 43, 44, 45. Kalimah ya abati semuanya hanya ketika wakaf sajalah. Bila wakaf dengan huruf ha. Bila sambung baca dengan huruf ta, ya abati. Okey. Kemudian Yaqub juga wakaf dengan isbatkan alif bagi kalimah ayyuha yang terletak pada muka surat 493 surah Az-Zukhruf, 532 surah Ar-Rahman, 353 surah An-Nur. Ya ayyuha semuanya dieja tanpa ada alif. Tapi wakafnya ada alif. Waqalu ya ayyuha kan. Wakafnya ada alif. Waqalu ya ayyuha. Sambung tak ada alif. Ya. Lain sikit. Okey. Sanafrughu lakum ayyuha. Jadi kalau kita tak ada maklumat ni, tiba-tiba ada yang wakaf begitu, kita akan kata salah. Sebenarnya itu cara wakaf untuk Yaqub. Tapi jangan pula kita baca Hafs gitu. Hafs tak boleh. Hafs kena matikan ha. Waqalu ya ayyuh. Kalau berhenti ya ayyuha baru kita kata salah. Salahnya ikut riwayat Hafs. Okey. Manakala ada ustaz pintar lalu sebelum ni ustaz ada sebut tentang perkara ini tapi tak habis. Ini berkenaan dengan ayyamma. Di mana Ruwais dia wakaf pada huruf ya bagi kalimah ayyamma. Dalam surah Al-Isra ayat 110, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u. Jadi nak sebutnya di sini Ruwais dia wakaf ayya, dia tak wakaf ayyamma. Dia wakaf sampai ayya. Kalau nak wakaf
Cuma di sini di komen ataupun taklik atau kita kata diperjelaskan oleh Ibnu Al-Jazari. Ini sengaja Ustaz bawa benda ini sebab ada dalam kitab. Tetapi ada pula komentar daripada Ibnu Al-Jazari. Ya. Maksudnya apa? Ibnu Al-Jazari kata harus, boleh nak berhenti mana-mana. Maknanya dia kata yang dikira yang kira betul ataupun tepatnya boleh wakaf di mana-mana. Maksudnya mana-mana ialah sama ada nak wakaf ayya, betul, ataupun wakaf ayyamma pun boleh juga, ya. Okey, mana-mana. Mana-mana. Ya. Ustaz, tapi ibtidak mesti ibtidak di ayam ke ataupun dia tak boleh ibtidak pada ma lah. Adakah itu lebih kepada iktibari Ustaz? Ya, kalau nak ibtidak tu memang kita akan mula pada awal lah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tapi kalau wakaf boleh pilih. Ustaz, sekali lagi Ustaz, ayyamma kita boleh, Ustaz kata kita boleh pilih ayya atau ayyamma atau tak boleh? Boleh. Boleh. Salah satu. Boleh. Mana sahaja. Mana sahaja. Yang mana sahaja kamu serukan. Yang mana sahaja kamu serukan maka baginya Asmaul Husna. Ikut maksudnya makna dia tu yang mana? Makna dia. Yang mana satu boleh? Yang mana satu boleh? Boleh semualah maksudnya. Okay. Makna dia tak. Kebetulan maknanya pun begitu. Yang mana satu? Yang mana-mana lah. Yang mana-mana. Yang mana apa? Kamu seru. Yang mana apa nak wakaf pada ayya ataupun ma. Ya. Okey. Ada dah jatuh sangat. Okey. Baik, seterusnya Imam Yaqub wakaf pada huruf ha bagi kalimah wai ka'anna. Kalau tak disebutkan ini pun tak ada masalah sebab dia sama dengan Hafs. Imam Yaqub wakaf pada huruf ha bagi kalimah wai ka'anna. Dia wakaf gitu. Ya, wakaf dengan wai ka'anna. Dan dia wakaf pada huruf nun wai ka'an. Sama dengan Hafs lah. Sini sama dengan Hafs. Kalau tak bincang pun tak ada masalah. Cuma disebut benda ini kerana dia tak sama dengan Abu Amr. Dengan asli dia tak sama dengan Abu Amr. Sebab Abu Amr dia wakaf dengan ya, dia wakaf dengan kaf, waik. Dia wakaf gitu, waik. Sama ada waika anna ke waika annahu. Setakat kaf saja. Walaupun dia tulis bersambung, ya. Tulis bersambung tapi boleh berhenti gitu. Okey. Kita dalam bahasa Melayu pun ejaan fullnya lain, bacanya separuh. Ada juga ke? Ada. Kalimah tu panjang tapi bacanya separuh. Mungkin ada jugalah agaknya. Ya? Lorat lah lebih kepada tu. Lebih pada dialek lah. Lorat negeri masing-masing. Deh. Itu tambah-tambah lah tu. Deh. Kalau yang Johor dia tambah dia ada pula situ. Okey, orang Kelantan dia banyak deh. Ataupun ke. Sikit-sikit ke. Okey. Baik, habis. Lanjut tu. Seterusnya yang ke-14. Cepat pindah tajuk baru, boleh balik awal. Okey, 14. Iltiqa usakinain. Okey, bab iltiqa usakinain. Pertemuan dua mati, ya. Dua mati. Imam Yaqub dia baca dengan baris bawah pada huruf mati yang terletak sebelum hamzah wasal. Sama ada hamzah wasal tersebut dibaca dengan baris depan atau bawah atau di atas pada permulaan bacaan.
Contohnya kalau kita kata waqalati khruj alaihin. Waqalati khruj alaihin, kalau kita nak mulakan pada hamzah wasal tu kita akan mula baris depan. Ukhruj. Melihat kepada huruf yang ketiga. Itu asas tajwid lah yang kita belajar tentang bagaimana nak menentukan baris hamzah wasal kan, dilihat kepada huruf yang ketiga, ya. Dilihat kepada huruf yang ketiga tu baris apa? Baris depan, mula baris depan lah. Ini basic punya tajwid yang awal-awal kita ngaji tajwid dulu gitulah, ya. Harapnya boleh faham yang tu. Kalau huruf ketiga baris bawah, mula baris bawah. Idrib. Idrib. Itu baris bawah. Kalau huruf ketiga baris atas, mula baris bawah juga, ya. Idhab. Ataupun dimula dengan baris atas kerana ada lam. Ada lam. Apa contohlah kita kata al-qatl. Al-qatl. Jadi dibaca dengan huruf yang mati sebelumnya tu, sebelum hamzah wasal lah, dibaca dengan baris bawah. Sama dengan hafs. Tak ada beza lah. Sama dengan hafs. Wa qalati khruj alaihin. Alaihunnah kalau baca Yaqub. Okey. Tapi ni contoh-contoh yang lain dulu. Ini kopi daripada kisah nanti kita tukar. Nampak benar kopi. Dah benda sama, kopi je lah. Okey, kita letak Yaqub. Maknanya di sini dibaca dengan baris, sorry, sini salah ya. Baris bawah. Samalah. Baris bawah. Ani budu awingkus mahduran yundur wa adabin yurqud. Okey, kita buang yang ni. Huruf mati dibaca dengan baris bawah. Selesai. Okey, ni contoh-contoh lain lagi lah, banyak lagi lah, ya. Kalau tengok dalam Quran. Baik. Cumanya dia mengecualikan. Ini masalah sikit. Dah ada pengecualian dia ni banyak. Ini yang kena tengok. Ya. Iaitu Ustaz tak ingat nak masukkan muka surat lah. Tak apa, salin surah mana, ayat mana. Mengecualikan lafaz au. Au, ya, 3 tempat. Dibaca dengan dhammah. Nisbahu awinqus minhu qalila, surah Al-Muzammil ayat yang ketiga, surah Al-Muzammil. Nisbahu awinqus. Kalau ikut kaedah asalnya baca baris bawah lah. Walaupun hamzah wasal mula baris depan, unqus. Ya, unqus. Jadi di sini dia baca baris depan. Nisbahu awunqus minhu qalila. Ya, awunqus. Muka surat 574. Muka surat 574. Apa ni? Nak perlu cari. Muka surat 574 ya. Boleh teruslah. Dah ada tolong cari. 574. Okey. Kemudian walau anna katabna alaihim, alaihum lah kalau baca yang tu tak apalah. Kalau baca Yaqub kita ingat baliklah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Alaihum an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Ni daripada surah An-Nisa ayat 66. Ya, dibaca dengan awukhruju. Awukhruju. Ini muka surat berapa? Tak jumpa. 89 Ustaz. 89. Okey. 89. Kemudian yang ketiga, qulid'ullaha awid'ur rahman. Yang ayat tadi lah, ayyamma tad'u falahul asma' tadi. Ini muka surat 293. 293. Okey, terima kasih mempercepatkan. Okey. Jadi ini tempat yang mana waw dibaca dengan baris depan mengikut qiraat Yaqub. Maknanya dia berlainan dengan kaedah yang asal. Ya? Wasil untuk Anisa tu macam tak cukup sifat lah.
Betul Ustaz. An-Nisa ayat 66 ke atau ayat 6? Itu. Ayat 66. Fawasil dia nombor kat situ. Fawasil. Betul. Nah, ini kena buang terus. Buat terus. Betul ayat muka surat 89. Betul. Okey. Jadi bacanya au khruju min diyarikum au ud'ur rahman. Okey. Yang ni sebagai tambahan maklumat je lah. Itu pun ini pun sebagai ulang kaji yang basic punya hafz. Tapi kalau kita baca awal-awal mungkin tak dibincangkan. Biasanya masa talaki tu mungkin Syekh ada bagi penerangan tentang bagaimana kita nak sambung surah Ali Imran. Ini dalam bab iltiqa'us sakinain juga. Ini dalam surah Ali Imran ayat 1 nak sambung dengan ayat 2 sebenarnya bagi semua qiraat lah. Bagi semua qiraat. Mungkin sebelum ni kita tak bincangkan sangat. Jadi Ustaz masukkan di sini poin tentang ayat 1 surah Ali Imran nak sambung dengan ayat 2. Jadi bacanya ialah dihidupkan mim yang di hujung tu dengan baris atas. Alif lam mim Allah. Ya. Mim 6 harakat lah. Mim Allah. 1. Ataupun kita boleh baca dengan 2 harakat. Alif lam mim Allah. Mim Allah. 2 harakat. Boleh. Ya. Itu daripada surah Ali Imran semua qiraat. Semua qiraat. Tapi Ustaz, dalam Lina, mushaf tu tak ada nombor lah. Dia di alif lam mim Allah terus. Nombor 1 dekat Qayyum aja. Betul tak? Sama tak? Dalam mushaf Yaqub Mushaf Yaqub. Dia tak ada nombor. Tak ada nombor. Maknanya nombor 1 tu dekat Al-Qayyum. Fawasil dia. Sama tak Linda? Kekurangan saya. Dia ada satu. Yang ni dia kira satu fawasil lah, dia kira satu ayat lah. Itu memang ada perbezaan dari segi fawasil lah. Ini Ustaz copy daripada Quran Hafs Al-Kufi. Yaqub Al-Basri yang lain sikit lah. Bagi kita Al-Kufi dikira ayat. Wama bad'u harfut tahaji fa ayatun likufin siwa dhawir ra wa tasin wal witri. Maksudnya bagi Imam Al-Kufah, mana-mana surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah dikira ayat. Abu Amru tak jugalah Ustaz, baru perasan. Abu Amru sama Tok Guru. Sama Tok Guru dengan Yaqub lah. Dia pun tak pakai, dia punya pun tak ada fawasil nombor 1. Tak ada jugalah. Maknanya yang Al-Kufah yang Ustaz sebutkan tadi, mana-mana huruf-huruf muqatta'ah di awal surah dikira ayat bagi Imam Kufah, bagi Asim antaranya, kecuali siwa dhawir ra yang ada huruf ra. Alif lam ra tak dikira ayat. Alif lam mim ra tak kira ayat. Wa tasin, maknanya surah yang mula dengan tasin pun tak dikira ayat. Kecuali Yasin. Ataupun wal witr, maknanya yang tunggal. Maknanya yang tunggal tu seperti Al-Qalam mula dengan nun tak dikira ayat. Sad tak dikira ayat. Qaf tak dikira ayat. Itu daripada matan Syatibiyah ya Ustaz? Bukan. Daripada matan lupa, daripada matan mana? Itu masa menengah dulu. Subhanallah, Ustaz masih ingat lagi. Itulah dia dhabitnya Ustaz. Kita insan, kami insan. Sebenarnya Kak Lina pun dhabit juga, dah ingat pinggan makuk tu dekat mana. Dah ingat itu dekat mana kan. Dah tahu ini untuk diangkatkan pada tetamu, dah ingat dah tempat mana. Yang ni untuk makan keluarga, ingat. Pasal selalu kita sebut benda tu. Jadi kalau dah tak selalu sebut, tak ingat juga. Gitu. Jadi kena sebut selalu. Okey. Baik, habis itu yang ke-15. Yang ke-15 tentang imalah. Ya, yang imalah takrif biasalah, takrif
kopi yang lepas-lepas lah tentang bahagian mana yang lahjah daripada kabilah mana yang masyhur dengan Al-Fath, kita dah sebut sebelum ni. Dan imalah pula maksud dia condongkan bunyi sebutan daripada bunyi fathah ke arah bunyi kasrah, ataupun alif condongkan ke arah bunyi huruf ya. Dan taklil ataupun disebut sebagai imalah sughra antara bunyi fathah dan imalah kubra. Dan imalah ini adalah merupakan lahjah bagi ahli Najd daripada kabilah Tamim, Asad dan Qais. Ini dah banyak kali dah kita sebut. Okey. Dalam bab ini kita nak bincangnya 3 perkara, iaitu satu tempat atau keadaan yang dibaca dengan imalah bagi Imam Yaqub. Nanti kita tengok manakah kalimah-kalimah banyak ke ni. Bagi Imam Yaqub yang baca dengan imalah. Yang kedua, kita nak tengok tempat yang diimalahkan oleh Ruwais sahaja. Oleh Ruwais. Dan yang ketiga, rupanya ada yang diimalahkan oleh Imam Rawh sahaja. Dia bahagi-bahagikan. Ada, tapi perkara ini biasa juga pada qiraat-qiraat yang lain kan. Kalau kita kata Nafi' ke ataupun Abu Amr, lebih kurang sama je. Baik, kita tengok dulu yang imalah bagi qiraat Yaqub. Imam Yaqub dia imalahkan alif pada kalimah-kalimah berikut. Macam banyak pada kalimah-kalimah berikut, iaitu kalimah kafirin. Kalimah kafirin ni banyak dalam Quran. Cuma kena faham ya, Yaqub makna Ruwais dan Rawh. Sekali ya, Ruwais dan Rawh. Dalam surah An-Naml saja, ayat 43. Muka surat 380. Boleh rujuk dalam muka surat 380, bunyinya wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Jadi di sini kena imalah, innaha kanat min qaumin kafirin. Kafirin, okey, kafirin. Ya. Nak mudah ingat je tu. Okey. Tak ada orang cakap okey. Okey. Kan okey. Okey, qaumin kafirin. Baik. Itu ayat 43. Begitu juga pada kalimah a'ma, dan muka surat 289 surah Al-Isra ayat yang ke-72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ada 2 kalimah a'ma, tapi yang diimalahkan hanya kalimah pertama. Macam Abu Amr kita dah belajar sebelum ni. Wa man kana fi hadhihi a'mi fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Inilah yang Ustaz pernah sebut juga sebelum ni. Ulama mengambil sebagai dalil, sebagai hujah, qiraat ini bukan satu formula. Bukan satu formula yang boleh direka-reka. Ia bersandar kepada talaqi. Ya, sandar kepada sanad. Walaupun kalimah tu sama, dahlah sama, duduk dalam ayat yang sama, surah sama, ayat sama, tapi yang diimalahkan daripada turun-turun daripada guru ke guru ke guru, kalimah pertama saja yang diimalahkan. Ami fa huwa fil akhirati a'ma. Apa masalahnya kalau kita katakan maknanya pun sama, kedua-dua makna buta, buta. Satu baca buta, satu baca buta, kan? Barang siapa yang di dunia ini buta, maka dia di akhirat itu buta. Dan paling sesat. Jadi kalimah sama, maksud sama, bacanya berbeza. Okey. Kemudian kita tengok yang diimalahkan oleh Imam Ruwais sahaja. Imam Ruwais, iaitu kalimah di bawah. Pada mana-mana tempat, sama ada bersama dengan lam ta'rif ataupun tidak, mana dia jadi makrifah ke, dia jadi nakirah ke, ada al-kafirin ke, tak ada
tak ada al, terus saja kafirin, semua diimalahkan. Ini bagi ruwais. Ya. Jadi kalau kita talaki Yaqub tu, jangan lupalah perkara ini. Jangan lupa perkara ini, makna kita set jumpa kafirin tu yang kita banyak sekali imalah kafirin, setiap kali jumpa kafirin imalah tu rupanya bukan termasuk rauh, cuma ruwais saja. Ya. Sampai di ayat An-Naml barulah kedua-dua perawi. Okey. Baik. Terusnya yang diimalahkan oleh rauh saja. Jadi rauh dia imalahkan huruf ya pada Yasin. Kita baca Yasin, kalau nak baca rauh kita akan imalah lah. Terus Yasin. Yasin. Tapi ruwais baca dengan fathah. Baik. Habis tentang bab malah. Tanya kejap, Ustaz. Ya. Yang untuk ruwais kan, dia tak imalah, dia Yasin kan, tapi dia punya hukum idgham kepada wal Quranil Hakim tu, is it harus ke dia wajib? Dan itu kalau kita sambung, nak Kalau sambung dengan wal Quran. Kalau tak sambung tak berlaku. Tak Okey. sambung. Kita boleh tak sambung lah. So kita Yasin. Boleh. Dia kalau tak dikira fawasil pun di sini dia ada waqaf. Biasanya kalau tak jim. Kan? Jadi kalau sambung hukum lain tentang idgham tu. Kalau kita berhenti tak berlaku idgham. Tapi yang ya itu bezanya, yang tu imalah, yang ni tak imalah. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Habis tajuk tu. Masuk tajuk yang baru pula. Yang ke-16. Sakta. Tajuk sakta. Ini tajuk tambahan aja ni. Sebab apa? Tidak dibaca sakta. Habis. Tak ada sakta ya. Selesai. Tapi kita tengoklah antaranya, kebetulan dah ada slide sebelum ni, saya masukkan aja. Muka surat 293, surah Al-Kahfi. Walam yaj'alahu iwaja. Ya, kalau kita katakan di sini tak ada sakta, nak sambungnya berdengunglah. Walam yaj'alahu iwajan qayyiman linzira ba'sa. Ya. Bukan dia baris satu ya, dia baris dua. Bukan walam yaj'alahu iwaja qayyiman. Dia baca sambung, dia faham sambung tak ada sakta untuk Yaqub, tapi silap fahamnya pada huruf jim yang ingatkan ada baris satu saja, sedangkan dia baris dua. Kalau dia guna Quran Hafs, kalau guna Quran Yaqub, tak silap Ustaz, dia memang dah letak baris dua. Kan? Dia dah letak baris dua, itu dah selamat sikit lah. Tapi kalau talaki guna Quran Hafs, dia letak satu, tapi dia buat satu lagi sin. Buat sin. Kalau kita belajar kiraan ni, kita senang cakap sakta wajib ni infiradat bagi Hafs lah. Hanya Hafs sajalah yang buat kan. Ya, bagi Hafs saja. Untuk yang wajib ni. Kalau yang boleh pilih tu semua kiraan. Ya. Okey, Marqadina sama jugalah dalam muka surat 443 surah Yasin. Dia tak baca dengan sakta. Marqadina hadza ma wa'adar rahman. Okey, kalau nak sambunglah seterusnya. Bukan kata kita baca qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Dia sengaja berhenti di situ. Hadza ma wa'adar rahman. Jadi dah ada session di situ, cuma tak nak wakaf, habiskanlah. Kalau nafas pendek baik berhenti, marqadina habis itu. Okey. Kemudian muka surat 578 surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27, waqila man raqa. Jadi baca dengan idgham tanpa saktah tu berlaku idgham lah. Idghamkan nun dalam ra, waqila marraqa. Okey.
Dan yang keempat, kalla barrana. Kalla barrana. Barrana. Okey, kata orang Kelantan berona. Tu orang Kelantan lah, berona. Jadi maknanya dah kebetulan lah tu orang Kelantan sebut tu tak ada saktah di situ. Jadi masukkan lam dalam ra, ya, barrona. Bukan kita dia baca tak saktah tapi dia masih lagi jelaskan lam, tu tak betul. Kalla balrona, salah. Kena faham, masukkan lam dalam ra. Okey, itu daripada surah Al-Mutaffifin. Okey. Habis. Yang ke-17. Ismam. Tajuk ismam. Bagi Imam Ruwais membaca dengan ismam pada kalimah-kalimah ini. Ya. Kalimah-kalimah ini ada dalam Quran, tak salin ayat-ayatnya, tapi boleh ingatlah kalimah-kalimahnya. Antaranya ialah ji'a. Jadi ismamnya macam yang kita dah bincang pada qiraat yang sebelum ni, bunyinya ialah jui'a. Jui'a, 4 harakat lah. Jui'a. Kalau ghidha, buidha. Buidha. Kalau si'at, sui'at. Sui'at. Pun sama dengan 4 harakat. Tapi jangan silap panjangkan pada su. Salah. Sui'at. Salah gitu. Sekejap saja. Sui'at. Maknanya baris yang awal itu di juzuk yang awal itu sebut sedikit saja. Yang lamanya pada juzuk yang kedua. Ya, pada yang baris bawah tu. Sui'at. Itu 4 harakat. Begitu juga kalimah siqa. Kalimah siqa juga diismamkan suiqa. Ya, dibaca suiqa. Seterusnya kalimah si'a. Atas. Qila banyak kali kita jumpa. Awal surah Baqarah dah ada. Muka surat lepas Fatihah, kemudian Alif Lam Mim belakang tu dah ada dah. Qila awal kita dah jumpa dah ismam ni. Jadi kena faham betul-betul nak talaki Yaqub ni. Bukan kata awal-awal dah banyak salah. Tak, awal-awal tu banyak betul. Okey. Jadi bacanya qila quila. Ya, quila wa idza quila lahum la tufsidu wa idza quila lahum aminu. Ya. Okey. Kemudian hila. Hila dibaca huila. Huila. Yang tak kena panjang, tak kena panjang. Maksudnya yang tak jadi mad muttasil, tak payah panjang lah. Hanya sekadar 2 harakat sajalah sebab dia mad asli kan. Yang jadi mad wajib tu 4 lah. Okey, kemudian si'a, sui'a, sui'a. Itulah tempat-tempat yang dibaca dengan ismam. Ini hanya khusus bagi Imam Ruwais. Okey. Maksudnya dalam Qurannya dia ada letak titik dekat bawah. Tak silap Ustaz. Ada tanda lah. Ada tanda menunjukkan ismam tu. Ada atas Dia letak atas. Okey, titik letak atas. Baik. Ini contohnya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-71. Tuan-tuan dan puan boleh tengok muka surat 466. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi bacanya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ustaz boleh tanya Ustaz? Gambar raja yang sebelum ni tadi, itu oren-oren dengan grey yang warna kelabu-kelabu tu ada makna atau pilihan hati saja nak warnakan dia oren ataupun kelabu? Baik dia tanya yang tu.
Nasib baik dia tak tanya yang background tu. Background lagi. Background tu pilihan hati memang cun dengan warna hijau, tapi ada makna tak kalau dia kenapa dia oren? Tak ada makna, Kak Lina. Yang ni tiba-tiba je jadi macam ni. Termasuk yang background yang Ishmam Ruwais tu ada warna biru tu. Tiba-tiba jadi gini. Okey, tak apa, maaf dia tanya Ustaz sebab manalah tahu ada. Betul juga kan, sebab lain kan takut ada yang ni kenapa warna tu, betul juga tu. Tu PowerPoint Ustaz tu. Ini bukan dia bukan power, dia point aja. Dia tak. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Baik. Seterusnya, ini dah tunjuk dah wasiqah. Ini pun sama dalam surah Az-Zumar. Ayat 73, muka surat 466, juz yang ke-24. Botalan cari ayat ni. Wasiqal ladzina taqaw, jadi baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Okey. Surah Sabah. Surah Sabah juz yang ke-22, ayat yang ke-54, muka surat 434. Oh, ini lagi detail, lagi lengkap. Ini time rajin sikit ni, penuh lah juz berapa semua. Wahila dibaca wahwila. Memang automatik lah bibir tu akan muncung lah. Wahwila. Cuma Ishmam di sini dia muncung tu bukan setakat isyarat baris dhammah tu. Kerana kita mendatangkan juzuk baris depan dulu, kemudian diikuti dengan juzuk baris bawah. Itu kaedah Ishmam untuk kalimah-kalimah ini. Ya, dia bukan Ishmam muncung isyarat saja, tak. Dia memang bunyi terus, ya, baris depan. Okey. Kemudian surah Sabah juz yang ke-22 ayat 54. Muka surat 434. Tadi ayat 5 sama ke? Sama ni, sama kejap. Okey, yang ni. Ini 77. Ini rasa dah salah ni. Surah Hud, Surah Hud. Surah Hud ini juz yang ke-12. Ayat yang ke-77. Kena betulkan ni. Sekejap ya. Muka surat 230. 230 muka surat 230. Itu mungkin dah disebut tapi Ustaz tak betulkan terus jadi tak ingat. Muka surat 230 ayat yang ke-77 juz yang ke-12. Okey, Surah Hud. Surah Hud. Okey. Di sini baca lutan sui abihim. Sui abihim. Okey. Kemudian surah Al-Ankabut juz yang ke-20 ayat yang 33 muka surat 400. Sama juga lutan sui abihim wa daqa bihim dar'a. Surah Al-Mulk, ni yang selalu baca ni, falamma ra'au zulfatan sui'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal, banyak ismam sini. Ya, falamma ra'au zulfatan sui'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Okey, kemudian surah Az-Zumar juz yang ke-24 ayat 69 muka surat 466. Wajui abin nabiyyin wa wudi'al kitabu wajui abin nabiyyin. Okey. Dan surah Al-Fajr juz 30 ayat 69 surat 594 ayat yang ke-23 ayat yang ke-23 ya. Ayat yang ke-23. Wajui ayauma idzin bi jahannam. Bacanya gitu.
Kemudian ini contoh surah Al-Baqarah yang kita sebut tadi. Wa idza qila lahum, ya, kalimah qila. Lagi wa ghuidha, surah Hud ayat 44 juz yang ke-12. Muka surat 226, Ustaz, maaf. ya. Dalam banyak-banyak huruf yang Ustaz sebut ni, huruf Ra ni yang agak susah nak sebut, Ustaz. Huruf waw. Huruf Ra ni, tak boleh nak buatkan dia Wa ghuidha ni. Wa ghuidha. Wa ghuidha. Ya, sebabnya jarak tu jauh lah tu. Yang susah tu sebab jaraknya jauh. jarak Jarak antara waw dengan win tu jaraknya jauh. Iaitu waw tu kan bibir mulut, win tu adalah di bahagian halqum. Hakum. Sebab tu jauh. Macam Jepun ke Singapura lah gitu lebih kurang jarak. Dekat je, Ustaz. Jepun dengan Singapura satu nafas je. Tadi saya cuba macam susah yang ni. Wa tu dah muncul lagi senang sebenarnya. Wa dah muncul, still kan muncul lah. Wa ghuidha. Wa ghuidha. Wawi. Tak huruf Ra tu yang susah nak ismakan dia. Oh, nak ismakan waw susah. Bukan wow, Ra, wi. Win. Ghuidha. Agak susah saya lakut. Cuba latih ghidha sajalah tanpa waw dulu. Ghidha. Kemudian baru dimasukkan waw. Okey, insya-Allah Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. Baik, habis itu yang ke-18 kita masuk. Ini dah tajuk yang mudah lah tajuk ni. Tapi walaupun mudah dia banyak tempat yang berkaitan dengan ya idhafah. Apa itu ya idhafah? Ya tambahan lah, ya tambahan yang mutakallim, yang mutakallim bagi sesuatu kalimah. Di mana ya idhafah ini bagi Imam Yaqub dia baca dengan matikan ya idhafah kalau ada hamzah qata' depannya. Dia matikan. Cuma bagi ya idhafah bagi Yaqub dia baca baris atas bila ada hamzah wasal yang terdapat lam ta'rif. Kalau ada lam ta'rif dia akan baca baris atas, tapi dia kecualikan, dia buat pengecualian tempat-tempat berikut. Ini muka surat 403 ya ibadi. Dia suruh baca baris atas tapi dia kecualikan tempat ini, kena matikan. Ya ibadilladzina amanu. Mana ya idhafahnya pada ya selepas dal ni lah. Depannya ada hamzah wasal yang bersambung dengan lam. Jadi biasanya dia kena hidup, tapi ini dikecualikan. Ya ibadilladzina amanu. Yang kedua muka surat 464. Qul ya ibadiyalladzina, baca qul ya ibadilladzina asrafu. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadilladzina asrafu. Muka surat 259. Qul li'ibadilladzina amanu. Bacanya gitu. Tapi Ruwais dia baca dengan baris atas. Qul li'ibadiyalladzina amanu. Agak banyak ni nak ingat ni memang susah sikit lah. Tapi tuan-tuan dan puan guna Quran Yaqub ataupun rujukan dalam buku-buku Yaqub itu boleh membantulah. Qul li'ibadi. Jadi kita baca qul li'ibadiyalladzina amanu untuk track Ruwais dulu, kemudian baca kali kedua qul li'ibadilladzina amanu dengan matikan ya untuk rauh. Baik. Kemudian mematikan ya idhafah yang terletak sebelum hamzah wasal yang tak bersambung dengan lam ta'rif. Kalau tak ada lam ta'rif dia akan matikan ya. Tapi dia kecualikan dua tempat berikut, dia baca dengan fathah. Dengan hidup baris atas. Iaitu mim ba'dismuhu Ahmad. Kalau nak kirakan yang ini kita matikan mim ba'dismuhu Ahmad. Muka surat 552 surah As-Saff. Tapi kena baca baris atas mim ba'diyasmuhu Ahmad. Maksud dia tetap sama, dia tak berubah. Walaupun yang tu baca baris atas, yang ni baca mati. Itu maksud yang sama.
Memberi makna aku. Semuanya makna aku, saya. Muka surat 362, inna qaumi ittakhadhu, surah Al-Furqan, baca inna qaumi yattakhadhu. Muka surat 362. Inna qaumi yattakhadhu. Okey, kemudian nombor 3 lah ni. Mematikan ya idhafah. Tulis nombor 3 lah. Okey, nombor 3-nya ia mematikan ya idhafah yang terletak sebelum huruf selain daripada huruf hamzah. Kalau dia jumpa huruf yang selain hamzah, contoh kita baca lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, waliyadin. Kalau nak kirakan di situ bacanya dengan matikanlah. Lakum dinukum walidin. Walidin, ya, matikan. Tapi dia kecualikan wa mahyaya dibaca dengan baris atas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan dia tak baca wa mahyai wa mamati. Macam tu. Okey. Kemudian dia mematikan kalimah ma'i secara mutlak. Secara mutlak ni maknanya jumpa aja ma'i terus matikan. Jumpa aja ma'i matikan. Iaitu pada sebelum ni pun Ustaz dah share dalam pembentangan metodologi yang sebelum ni dah ada. Ini Ustaz ulang sekali lagi lah. Iaitu pada surah Al-A'raf ayat 105 ada kalimah ma'iyah. Jadi baca matikan. Muka surat 164. Fa'arsil ma'i bani Israil. Fa'arsil ma'i bani Israil. Muka surat 200. Walan tuqatilu ma'i aduwa. Matikan ya. Walan tuqatilu ma'i aduwa. Surah Taubah. Ayat yang ke-73. Walan tuqatilu ma'i aduwa. Muka surat 3. Muka surat 3. Yang ketiga, ma'iyya saghra. Muka surat 301, 302. Al-Kahfi. Ayat yang ke-67, 72, 75. Ma'iyya saghra dibaca ma'i sabra. Ma'i sabra. Hadza dzikru man ma'i wa dzikru man qabli. Dari dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-24, muka surat 323. Muka surat 370 pula, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Dibaca inna ma'i rabbi sayahdin. Inna ma'i rabbi sayahdin. Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Surah Asy-Syu'ara ayat 118. Muka surat 372. Wa najjini wa man ma'i minal mu'minin. Fa arsilhu ma'i ridaan. Fa arsilhu ma'i ridaan. Muka surat 389. Al-Qasas ayat yang ke-34. Sempat tanda tu ke mencari dalam Quran, salah laju-laju tu. Okey, habis. Ya idhafah itu habis. Tempat-tempat yang berbezalah dengan riwayat Hafs, ada yang sama, ada yang berbeza. Okey, kita tengok yang ni yang last untuk ya zawaid. Tajuk yang akhir sekali lam alif hamzah ya, tajuk ya lah. Ya zawaid. Rasanya dah tak ada lepas ni. Okey, ya zawaid ini sebagai takrifnya seperti yang dah dikongsikan sebelum ini, ya tambahanlah juga, ya yang ditambah di akhir kalimah dalam pembacaan ke atas resam mushaf Utsmaniyah. Dalam mushaf tak ditulis ya, tapi dalam bacaan ada huruf ya. Itulah dipanggil ya zawaid ataupun ya zaidah. Okey, kalau dilihat dari segi perbezaan antara dua ya itu,
Ini sebagai ulang kaji ya. Ya idhafah dengan ya zaidah nampak sama tapi ada perbezaannya. Pertama ialah ya idhafah ada ditulis. Kalau nampak aja ditulis ya tersebut itu dipanggil ya idhafah. Tapi kalau ya zaidah dia tak ditulis. Baca je ada. Itu pertama. Yang kedua, kalau bincang pasal ya idhafah, dia khilaf pada ya idhafah ni dari segi baca baris atas ke mati. Nak baca baris atas ke nak matikan ya. Okey. Dan tapi kalau ya zaidah antara hadaf, nak buang ke nak letak. Tu perbincangan yang berbeza. Jadi kita nak bincang ya zaidah sekarang ini kejap lagi adalah antara nak letak ya ke atau nak buang. Kalau lihat kepada yang ketiga pula, perbezaan yang ketiganya, kedudukan ya idhafah tu dia bersambung dengan kata nama, asma, akhi, li nafsi, kata kerja, fadhkuruni, dan huruf-huruf kata sendi seperti li, wabi. Manakala kedudukan ya zawaid adalah bersambung pada asma dan af'al sahaja. Ad-da', al-jawar, yaumayat. Okey. Ad-da'i al-jawari tu kata namalah. Yaumayati tu kata kerja. Jadi ya zawaid dia tak berada pada kata sendi. Okey, itu tiga perbezaan lah yang dikongsikan di sini. Yang keempat, bagi yang keempat. Tentang ya zaidah ni, tentang ya idhafah ni dia terletak selepas baris, selepas huruf yang berbaris ataupun mati boleh berlaku. Kerana sebelumnya ada huruf yang mati, kita ada ya, sebelumnya mati boleh berlaku. Tapi kalau ya zawaid, sebelumnya tu berbaris. Dia akan jadi ya zaidah ni terletak selepas huruf yang mati, tak ada. Okey. Baik, ini pun dah kita sebut tentang ya zaidah. Ya zaidah ni ada 62 ya. Antara nak letak ya ke nak buang ya. 62. Baik, sekarang kita tengok diisbatkan bagi Yaqub ni, diisbatkan semua ya zawaid. Wasal ke, waqaf ke, di tengah ayat ke, di ra'sul ayat ke, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan. Seperti Yaqub pada muka surat 246, ini dikecualikan, tak ada, itulah ya. Innahu man yattaqi wa yasbir. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Jadi tak diletakkanlah ya di situ ya. Okey. Kemudian ya ibadi, ini lain sikit. Ya ibadi bagi ruwais ada ya. Kita wasal ke, kita waqaf ke, kita kena letak ya. Ya ibadi fattaqun. Ada ya. Tapi kalau bagi rauh tak ada ya. Kita wasal ke, kita waqaf ke, buang ya. Kemudian bagi muka surat 380 fama atani, untuk ruwaisnya diisbatkan ketika wasal ke, ketika waqaf ke, ada ya. Fama atani Allah. Itu kalau kita ketika kita baca wasal, muka surat 380. Kena rujuk muka surat 380 dulu. Okey. Jadi dalam ayat fama atani, bagi ruwais tadi kita letakkan ya, sama ada wasal ataupun waqaf. Dan bagi rauh dihadafkan ya ketika wasal ataupun ketika
waqaf. Okey. Maknanya kalau isbatkan ya tu kita letak baris atas lah. Fama atani Allah. Fama atani Allah. Kalau yang tak ada ya tu fama atanillah. Jadi tarkib lah huruf lam lafzul jalalah kalau yang tak ada ya. Okey, kemudian muka surat 494 Wais dia baca dengan isbatkan ya ibadi la khauf. Surah Az-Zukhruf bagi wasal ke waqaf ke sama. Bagi rauh hazafkan ketika wasal dan ketika waqaf. Ya ibadi la khauf. Ya ibad itu kalau waqaf. Okey, Yaqub dia isbatkan ya zaidah. Yaqub waqafkan ya zaidah yang dihazaf. Sekejap ada kelas. Okey. Imam Yaqub dia mengisbatkan ya zaidah yang dihadaf pada resam kerana berlaku pertemuan dua huruf yang mati yang bukan kerana tanwin pada 17 tempat berikut. Dia isbatkan ya zaidah yang dihazaf pada resam. Dalam resam tu tak ada tapi dia bubuh. Sebab apa? Sebab berlaku pertemuan dua huruf mati. Tapi dia bukan kerana tanwin. Bukan sebab tanwin. 17 tempat. Wa man yu'tal hikmah, tapi di sini dia baca dengan baris bawah yu'til. Yu'til hikmah. Jadi pada resam tak ada ya. Tapi kalau baca ketika wasal tak nampaklah ya. Wa man yu'til hikmah. Ketika waqaf ada yu'ti. Ketika waqaf baru nampak. Ya, muka surat 45. Yu'tillah. Sama juga yu'tillah. Resamnya dibuang. Tak nampak. Tapi sebenarnya dia sepatutnya ada ya. Yu'ti. Tapi dalam penulisan dibuangkan tu kerana seolah-olah dia tak dipakai. Kalau letak pun macam tak dipakai. Gitu seolah-olahnya macam tu. Tapi jadi bila dah tak ditulis, pada awalnya dah tak ditulis, maka kiraat-kiraat tertentu dia kalau waqaf tak adalah ya. Yut. Macam itulah bunyi. Yut. Kan? Nak berhenti sangat. Yut. Macam tu. Tapi kalau Yaqub berhenti yu'ti, ada ya. Okey. Muka surat 107 wakhshawnil yaum. Wakhshawnil yaum. Al-Maidah. Wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni, ada ya. Ya. Kalau wasal tak ada, ya tu ada pada seolah-olah ada dalam Yaqub tapi tak berfungsi lah. Wakhshawnil yaum. Tak boleh pula kita baca wakhshawnil yaum. Tak jadi gitu. Itu kaedah umum ya, kaedah umum yang kita sedia maklum. Kalau huruf mat ada pada akhir ayat, akhir kalimah, depannya ada huruf mati, kalimah yang lain kita tak boleh panjangkan. Ya. Baik, kemudian yaqussul haqqa. Yaqussul haqqa. Ini kena ambil perhatian juga kerana ini ada fasy huruf. Yaqussu dia baca yaqdi. Yaqdil haqqa. Jadi bila waqaf yaqdi. Bila sambung yaqdil haqqa. Okey, kemudian nunjil mukminin pun sama. Berhenti tu ada ya nunji. Sambung tak ada ya. Surah Yunus muka surat 220. Kemudian muka surat 312 bil wad. Berhenti bil wadi. Sambung bil wadil muqaddas. Surah Thaha. Ya, ayat yang ke-12. Okey, kemudian yang ke-7. Lahadil ladzina amanu. Muka surat 338 surah Al-Hajj. Ayat yang ke-54. Ini lebih kepada
buat penandaan je lah. Nak ingat tu wallahu alam lah. Semacam susah sangat nak ingat pasal banyak kan. Tak kata pada tuan-tuan ustaz pun tak boleh ingat ni, banyak sangat ni. Nak kena rujuk ya. Wadin namli. Wadi ayat yang ke-18 muka surat 378 ya. Wadi kalau waqaf. Yang ke-9 Al-Wadil Aiman. Muka surat 389. Surah Al-Qasas ayat yang ke-30. Al-Wadi. Kalau kita waqaf. 10. Muka surat 410 surah Rum. Ayat yang ke-53. Bihadil ummi. Bihadi. Itu muka surat 410. Perhatian, ada perhatian pula. Ini bihadil ummi. Tuan-tuan tengok muka surat 410 ya. Nak perhatiannya yang ni. Muka surat 384. Sebenarnya mengaji ni tak habis sampai ke mati, tak habis ilmu, banyak sangat. Kan, banyak sangat. Dan kelebihan kita belajar qiraatnya, dia tambah maklumat itu, maklumat ini sikit. Itu yang ustaz dapat lah. Mungkin tuan-tuan dan puan pun bukan sama juga dengan ustaz kan. Maknanya dalam belajar qiraat ini kita dapat ilmu yang baru. Belajar qiraat ini ilmu yang baru lagi, tambah lain lagi. Walaupun kadang-kadang bukan kaitan dengan qiraat tapi benda yang lain datang. Ya. Wa ma anta bihadil ummi, kalau kita tengok di sini dalam surah An-Naml, wa ma anta bihadil ummi ayat 81 dah ada ya. Maka di sini kalau wasal bihadil ummi tak pakai ya ni, tapi kalau waqaf bihadi ada ya. Termasuk hafs sendiri. Sebab memang dalam Quran ni surah An-Naml dia tulis ada ya. Tapi dalam surah Rum tak ada. Perkataannya sama. Sambungannya pun sama. Bihadil ummi, yang tu pun bihadil ummi. Sama-sama bihadil ummi. Ini nak buat kajian ya. Kak Lina. Ustaz nak tanya, kalaulah katakan dalam qiraat lain, sebab dia dah ada ya, dia nampak macam ya idhafah. Jadi adakah dia orang masukkan bawah topik ya idhafah ataupun ya zawaid, Ustaz, dalam keadaan ni? Kita tahu yang dalam sini kita ya idhafah lah. Kalau dah ada ya idhafah. Tadi kita dah bincang pasal perbezaan ya. Jadi dia akan kata ini sebagai ya idhafah, sedangkan Yaqub akan kata ini sebagai ya zawaid. Tak, yang dalam muka surat 384 ni memang Yaqub ke? Tak, dalam 410 tadi. 410 tadi. Yang ni. Yang ni dipanggil ya Zaidah sebab tak ada ya. Untuk Yaqub, tapi yang okey. Yaqub dia ada ya, dipanggil ya Zaidah. Yang qiraat lain tak ada ya. Tak ada kena mengena pasal Zaidah. yang tadi itulah. Okey. Yang ni panggil ya idhafah lah, memang dah ada dah ditulis. Ya. Okey. Yang ke-11 yuridani Rahman. Surah Yasin. Yuridani tak ada ya tu. Tak ditulis, dibuang ya. 441 ya muka suratnya. Yang ke-12 452 Salil Jahim. Salil Jahim. 452 surah As-Saffat ayat 163. 13 muka surat 520 surah Qaf. Yunadil munad. Yunadi itulah yang yunadi tu. Kalau waqaf yunadi. Muka surat 520. 14 tunin nudur. Muka surat 528 surah Al-Qamar ayat yang ke-5. Tuni nak waqaf. 15 Al-Jawaril Munsya'at. Muka surat 532 surah Ar-Rahman. Al-Jawari. Sebab tu kalau kita belajar qiraat lain lagi berkaitan dengan taklil ke imalah ke tak ada. Tak dibaca taklil, alasannya ra tu bukan berada di akhir ayat. Al-Jawari. Sebab dia ada huruf ya lagi, ya. Muka surat 16 Al-Jawaril Kunnas. Ya, muka surat Al-Jawaril Kunnas. Surah At-Takwir ya, surah At-Takwir.
surah At-Takwir. Okey. Kemudian sebenarnya 17 sebenarnya 17 sebab dia ada tertinggal tadi dalam surah An-Nazi'at. Ustaz tak masukkan tadi. Pasal patah balik kalimah bil wadil muqaddasi. Bil wadil muqaddasi. Ni. Ini surah Thaha dan surah An-Nazi'at. Tertinggal surah An-Nazi'at. Bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'aun tu. Yang tu surah An-Nazi'at, boleh tengok dalam ayat yang ke-16. Ya, sebab tadi awal kita sebut 17 kan. Jadi penulis ini dia tinggalkan yang tu. Dia tinggalkan tu. Ya, asisten dia tinggalkan ini. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah habis itu habislah. Alhamdulillah selesai perbincangan kita tentang metodologi qiraat Yaqub yang menyentuh tentang riwayat Ruwais dan juga riwayat Rawh. Alhamdulillah on time 9.30. Dan insya-Allah seperti biasa tuan-tuan dan puan, untuk next qiraat iaitu riwayat qiraat Khalaful Ashir dengan dua perawinya riwayat Ishaq dan Idris, kita akan bincang pada pertemuan yang akan datanglah. Tapi memandangkan kita tak lama lagi nak beraya, maknanya selepas raya lah, cantik lepas raya tu tak ada apa-apa halangan, kita akan bertemu lagi untuk qiraat yang terakhir. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan masih lagi bersemangat untuk teruskan habiskan 10 qiraat ya. Dah ramai juga yang syuhada ni. Ya, ataupun mungkin qiraat-qiraat yang belakang-belakang ini dah ramai yang dah belajar, jadi perkara yang samalah, maknanya dibincangkan. Sebab itu tak sempat untuk join, tak ada masalah. Jangan risau Ustaz. Bila diorang dah ready untuk nak baca qiraat ni, diorang akan lihat, diorang akan tonton rakaman ni insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan amal jariah berterusan insya-Allah. Amin. Okey, baik. Jadi kita setakat ni dulu. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Datin Raja juga yang selaku pihak pengasas kepada RH Qiraat Center yang menganjurkan program ataupun kelas kita pada malam ni. Ya, kita mudah-mudahan doa Allah Ta'ala rahmati kita semua dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami Allah apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Bila kami ya Allah kekuatan, dapatlah kami membaca Al-Quran, dapat kami belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Ya Allah, berilah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Idul Adha. Jazakallah khairan katsiran. Okey, Terima kasih Ustaz.